Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Seterusnya Allah memberikan kesempatan untuk sama-sama kita menuntut ilmu, dan mudah-mudahan dengan ilmu ini bermanfaat kepada kita dan ahli keluarga kita, dan seterusnya memasukkan kita bersama-sama sahabat dan saudara kita ke dalam syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk lagi dalam kelas kita, sambung lagi, yakni kitab terjemahan bagi Safinatun Najah. Jadi kita sudah lalui tentang bab solat, dan kita akan lalui lagi separuh lagi tentang bab solat. Jadi insya-Allah kita akan habiskan hari ini ke semua bab-bab solat dan seterusnya pada kelas akan datang kita akan sambung dalam bab jenazah, bab puasa, bab zakat dan bab puasa. Jadi kelas hari ini mungkinlah panjang sikit, kan, mungkin lebih dalam 5 atau 10 minit. Jadi kelas akan datang juga akan lama sikit lah. Lebih kurang macam tu lah, macam kelas yang sedia ada, macam biasa. Dalam 1 jam 10 minit macam tu kelas kita, insya-Allah. Jadi kita akan mula berkenaan dengan syarat sujud. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syarat sujud iaitu syarat sah sujud. Jadi sujud ini dia dalam satu rakaat kita akan buat sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Adapun apabila sujud tu jadi ditambah lagi 2, itu dinamakan sujud sahwi. Ataupun boleh jadi ditambah lagi 1 sujud, iaitu sujud tilawah, ataupun satu lagi sujud iaitu dinamakan sujud syukur. Sujud tilawah dan juga sujud syukur dia dibolehkan di luar sembahyang, tetapi dalam sembahyang sujud sahwi dan juga sujud tilawah, sujud syukur tidak ada di dalam solat. Baik, tu fasal. Syarat sujud ada 7 perkara. Yang pertama, sujud di 7 anggota sujud. Jadi ketika sujud, wajib kita kenakan 7 anggota ini pada lantai. Tak kisah lantai itu ada sejadah ke atau berlapik ke, tak kisah. Cuma pastikan 7 anggota ini mengenai tempat kita sujud. Apa 7 itu? Iaitu pada sebahagian dahi. Sebahagian dahi, bukan kesemua dahi. Jadi sebahagian yang mana kita letakkan. Katakan kita letak di tengah, maka di tengah ni sahaja, kawasan sini sahaja dahi itu. Baik, itu. Dan janganlah dahi itu dilapik dengan kain ataupun sebagainya, ataupun rambut kita. Baik, yang kedua yang kedua ialah 2 lutut. Maksud 2 lutut ialah maknanya sebahagian daripada 2 lutut. Maknanya lutut kita, katakan macam apa? Macam nak kata lutut? Contoh mouse ni lutut kita. Jadi yang mengenai ni yang bahagian depan sahaja. Bukan semua lutut ni, kena. Tu. Bukan semua tulang lutut kena pada lantai, hanya sebahagian sahaja. Mudah kata kenalah sikit lutut tu. Tu. Kemudian tapak tangan. Tapak tangan yakni maksudnya sini dipanggil perut tangan. Kesemua ni dipanggil tapak tangan, tetapi di bahagian sini dipanggil perut tangan. Di sini dipanggil bahagian perut jari. Sini dan sini perut jari. Tu. Tapak tangan dan setiap perut jari. Jari tangan. Dan kaki. Kaki maknanya dua-dua kaki lah. Dua-dua kaki di mana? Iaitu pada perut jari kaki. Contoh ni kaki, ni jari-jarinya. Jari di kaki kan lebih pendek daripada jari di tangan.
Jadi pastikan mengenai semua sebahagian. Walaupun satu jari sahaja yang kena. Begitu juga tangan pun sama. Cuma makruh lah kalau kena satu sahaja dengan sengaja tanpa ada kita kata keperluan ataupun kita kata sakit dan sebagainya. Yang kedua, dahinya terbuka. Tu syaratnya dahi kita mesti terbuka. Maknanya kulit tu mesti boleh kena pada lantai. Tidak terhalang kulit dahi dengan tempat sujud. Tu. Baik, sekiranya kalau kata tak dengar ke boleh bagi tahu. Kalau dengar tu tak apalah kan. Okey. Yang ketiga, meletakkan kepalanya dengan ditekankan sedikit. Ketika sujud, yang wajib ditekankan sedikit ialah bahagian kepala, bukan bahagian tangan, bukan bahagian lutut, bukan bahagian kaki. Baik. Jadi, apakah maksud ditekankan sedikit kepala ketika sujud? Iaitu, ialah menggunakan berat kepala. Bukan kita tekan tu, kita tekan sungguh, bukan? Ataupun kita tekan sikit tu, kita tonyoh sikit. Bukan dia tonyoh. Maknanya kita letak dengan berat kepala kita. Rasanya dah sebut dah sebelum ni. Maknanya apa? Kita menggunakan berat kepala kita untuk letakkan kepala kita di tempat sujud. Begitu sahaja. Maknanya kita letak kepala kita macam biasalah. Tanpa kita tahan. Contoh ni lantai. Kita letak kepala, pastikan kena betul. Bila kena betul, itu sudah dikatakan menggunakan berat kepala. Adapun kalau kita tahan ataupun kena sikit-sikit saja, itu maknanya tak lagi ditekankan. Baik, yang keempat, tidak berniat selain daripada sujud. Jadi kita pun dah bahas rasanya sebelum ni. Kalau orang tu rukuk pun samalah. Dia rukuk, tapi dia bukan niat nak rukuk. Mungkin dia terkejut. Bila dia terkejut, dia kena bangun balik kepada posisi qiyam dia. Kemudian barulah rukuk semula. Sama juga macam sujud. Sekiranya berniat selain sujud seperti terkejut, maka perlu bangun dan sujud semula. Contohlah, dia i'tidal. Dia berdiri, kemudian lepas i'tidal apa? Sujud. Jadi dia turun sujud, disebabkan apa? Bukan sebab nak sujud, sebab terkejut. Ataupun terkejut dengan bunyi mercun meletup ke sebagainya, kan? Ataupun dengan apa nama nak elak benda-benda kan. Contoh ada orang main bola, masuk dalam surau. Bola tu nak kena kepala kita, kita pun elak, alang-alang sujud terus. Jadi bila sujud itu bukan kerana sujud. Sujud kerana nak elak bola tadi. Jadi bila dia bergerak, dia nak turun kepada sujud, dia pun kata alang-alang sujudlah. Jadi kalau macam tu, itu tidak dikira. Jadi kalau buat macam tu, dia perlu bangun semula. Bangun maknanya dia perlu kembali kepada posisi i'tidal tadi dengan sempurna. Maknanya bukanlah dia kena ulang balik sami Allahu liman hamidah, tak perlu. Dia cuma bangun semula, kemudian turun balik kepada sujud. Tu. Yang kelima, tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya. Apa maksud dia? Baik. Iaitu keadaan ini ialah apabila seseorang menanggung sesuatu. Seseorang menanggung sesuatu seperti pakaiannya atau benda yang melekat padanya, dan ia bergerak apabila seseorang itu bergerak. Ini dipanggil menanggung sesuatu. Kita bawa, kita menanggung. Kita sembahyang, kita ada benda yang kita tanggung. Contoh apa? Kopiah. Contoh apa? Contoh kalau pakai spek mata ataupun pakai baju atau jubah. Jadi benda tu bila kita bergerak, baju kita pun bergerak. Kan? Memanglah baju tu tak bergerak, tapi bila kita bergerak, baju tu dia pun bergerak dengan pergerakan kita. Bukan kata kita gerak dia pun bergerak-gerak macam ini, bukan. Bukan maksud dia macam tu. Maksudnya kita bergerak, dia pun turut sama berubah kedudukan. Berubah kedudukan. Baik. Jadi kalau contoh seperti seseorang itu memakai serban. Contohnya, dia pakai serban, kemudian serban dia, ekor dia terturun. Serban tu bergerak dengan pergerakan kita. Jadi bila kita sujud, serban itu kita sujud di atas serban kepala kita tu. Kepala kita berlapik dengan serban yang kita pakai, dan serban tu pula bergerak dengan pergerakan kita. Jadi ketika itu tidak sah sujud kita. Di kepala sahaja, di bahagian dahi sahaja diwajibkan. Di bahagian tangan, adapun kalau tangan tu terlapik dengan kain baju contohnya, kita sujud macam ni. Jadi tak kena semua ataupun tutup semua.
Bila tutup semua, dia sah cuma makruh. Hanya sunat sahaja di apa kita kata mengenakan kulit ataupun kita kata perut jari itulah, ataupun perut kaki, lutut dan sebagainya. Kalau macam tu lutut pun kena buka. Kena buka lutut macam tu. Kena buka lutut. Nak sujud je buka lutut. Bila buka lutut apa jadi? Terbukalah aurat. Jadi apa maksud dekat sini? Tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakan, iaitu di bahagian dahi kita sahaja. Ketika sujud, bahagian dahi kita mesti terbuka. Yang lain tu tak ada masalah, tutup, sah. Sunat sahaja. Kalau kata tak boleh elak tu, maknanya hilang makruh lah. Cuma kalau kita sengaja kita ni, maka dia tidak elok lah. Cuma ada ulama kata tak makruh juga. Tak makruh. Sebab tu kata ada orang dia pakai stokin ketika semayang. Jadi tak makruh, tak ada masalah, harus. Cuma kita ambil pendapat yang ringan lah, mengatakan harus. Baik. Jadi kalau macam tu, hanya dahi sahaja yang perlu terbuka. Jangan kita kena pada benda yang bergerak dengan pergerakan kita. Baik, contoh. Kalau benda yang tak bergerak tapi kita pakai benda tu, contoh apa dia? Contoh serban, ekor tu panjang. Jadi yang bergerak dengan pergerakan kita, yang sampai dekat lantai, tapi yang sampai kat kaki, yang lebih daripada kaki, yang meleret-leret tu, tak bergerak dengan pergerakan kita, maka kita sujud di atas dia, maka sah sujud kita. Tu perbahasan mengenai itulah. Sebab tu ada dalam kitab, iaitu mengatakan bahawa sah sujud walaupun dahi itu berlapik dengan serban yang tidak bergerak dengan pergerakan seseorang tu. Dia yang bergerak dengan pergerakan kita sahaja yang membatalkan sujud kita, tetapi yang tak bergerak dengan pergerakan kita itu sah. Baik. Samalah juga macam mikrofon. Mikrofon tu kalau yang dah berpusing-pusing tu, yang di lantai yang berpusing-pusing tu kan, kita bergerak, dia tak bergerak. Tetapi bila kita sujud, kita kena dekat wayar tu. Itu sah. Cuma kalau yang bergerak dengan pergerakan kita, wayar tu kita kena alih daripada muka kita. Ni kalau jadi imam biasalah. Kan? Kita bila nak turun sujud tu, mesti wayar tu nak duduk dekat tengah-tengah dahi. Mesti punya. Kalau kita jadi imam memang akan jadi macam tu. Jadi nak buat macam mana, kita elakkan, kita tarik wayar mikrofon tu ke tepi, baru kita sujud. Macam tu. Itu masalah yang selalu dihadapi oleh imam-imam semayang lah, di masjid ataupun di surau. Baik, habis itu. Kemudian yang keenam, punggung lebih tinggi daripada kepalanya. Ketika sujud, diwajibkan punggung kita lebih tinggi daripada kepala walaupun sedikit. Maka tidak sah keadaan seseorang itu sujud seperti di tangga yang menjadikan kepalanya lebih tinggi. Kepala dia lebih tinggi. Bila kita sujud di tangga, seumpamanya lah, biasalah tu kadang-kadang bila masjid dah penuh, kita nak sembahyang Jumaat ke apa ke, kita sembahyang kat tangga. Bila sembahyang kat tangga, sujud tu kepala lagi tinggi daripada punggung. Jadi tidak sah. Baik, situ. Juga tidak sah jika kepala dan punggung sama tinggi. Sama tinggi pun tidak sah. Sama tinggi pun tidak sah. Tu. Habis. Kemudian yang ketujuh, tamak ninah. Ketika sujud, rukuk, i'tidal, duduk antara dua sujud, diwajibkan tamak ninah. Apa maksud tamak ninah? Maknanya kita punya tubuh badan kita tidak bergerak. Maknanya tubuh badan kita diam. Bukan mulut kita diam, tubuh badan kita tu diam. Selama mana? Selama kadar kita menyebut subhanallah, lebih kurang 1 saat lah. Maknanya kita kalau kira pakai nombor tak dapatlah pahala. Tapi kalau kira pakai subhanallah, kita sujud subhanallah, kemudian kita bangun, maka itulah kadar tamakninah. Tapi kalau kita pakai nombor 1, kita sujud 1 ataupun 1, kita buat 1 kita bangun, batal sembahyang lah kalau kita sebut. Tapi kalau kita kira dalam hati tu tak batal, cuma tak adalah pahala sebut zikir tu. Lebih baik kita sebut zikir. Kita zikir, kalau kata malas sekalipun kan, kita nak zikir sekali saja, subhanallah, kemudian kita bangun, tak ada masalah. Tapi sunat zikir 3 kali. Tu dia. Baik, habis itu. Kemudian anggota sujud. Dah disebutkan tadi pada awal syarat sah sujud, dia mesti ada 7 anggota yang mengenai tempat sujud. Yang wajib terbuka, tidak berlapik, mesti bahagian dahi. Bahagian lain tak ada masalah berlapik, harus. Cuma sunat dibuka. Melainkan lutut. Lutut jangan dibuka. Bila buka lutut, buka aurat. Bila buka aurat, apa dia? Batal sembahyang.
Tu. Maksudnya apa? Yang jari ataupun di tangan dan di bahagian kaki. Kaki tu maknanya bukan lutut, kaki. Itu apa nama? Disunatkan buka. Disunatkan buka. Ada pun perempuan apa nama? Tidak boleh lah kaki pun. Perempuan tak boleh kaki juga. Terbuka aurat juga. Sebab yang dibolehkan buka adalah muka dan tapak tangan saja. Perempuan pun disunatkan kita kata apa? Tutup tapak tangan, tutup tangan jugalah disunatkan. Yang diwajibkan buka hanyalah dahi. Tu. Baik, habis. Kemudian tasydid, tasyahud. Apa maksud tasydid? Apa maksud tasyahud? Tasydid iaitu sabdu. Biasa kita baca bismillah, millah kan. Jadi tu dia ada tanda macam W kecil tu kan. Itu tasydid ataupun kita Melayu panggil sabdu. Tasyahud yakni bacaan, kita selalu baca at-tahiyatul mubarakatus salawat pada tahiyat awal, pada tahiyat akhir. Dipanggil juga nama dia tasyahud. Tu. Baik. Jadi apa dia nak sebut dekat sini? Tasyahud dia nak kata apa? Wajib kita sebut kesemua tasydid yang ada pada tasyahud ni. Sebab selalunya kelaziman pada kita selalu tinggal bacaan tasydid. Selain daripada bacaan tasydid, kita selalu tertinggal bacaan panjang mat. Kan? Jadi kita akan tengok. Tasydid, tasyahud ada 21. 21 apa? 21 tempat. Tambahan 5 tempat jika dibaca dengan sempurna. Tambahan 5 tempat jika dibaca dengan sempurna. Apa maksud sempurna? Baik. Maksudnya Okey, maksudnya itu kalau kita tak baca selawat kalau kita tak baca dia tulis itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dekat sini dia ada macam mana boleh jadi 22 tu? Berarti kita akan ada terulang. Dia terulang bahagian 18 ni, dia terulang tu. Okey. Terulang. Jadi dia 21 je yang dalam kitab kita ni, dia ada 21 sahaja. Baik, yang pertama apa dia? Tadi tambahan 5 tempat. Tambahan 5 tempat jika dibaca dengan bacaan sempurna. 16 tempat jika dibaca dengan sekurang-kurang bacaan. Tu. Sekurang-kurang bacaan. Maknanya kat sini dia sebutkan sempurna lah, bacaan yang sempurna. Cuma kalau nak paling kurang sah iaitu 16 tempat. Baik, kita akan tengok. Tu. Yang pertama at-tahiyyatu, iaitu pada ta, at-ta. Jadi tak boleh kita baca at-tahiyyat. Tak boleh. Tak sah. Maka kalau kita perasan lepas kita semayang ataupun kita perasan ketika itu juga tapi kita tak ubah, maka batal semayang kita. Ini kalau orang yang dah belajar ataupun orang yang dia belajar dan dia reti. Yang kedua at-tahiyyatu pada ya, at-tahiyya, hiyya. Ini selalu juga biasanya kita terlepas. At-tahiyya, at-ta tu mungkin reti, tapi bila ya at-tahiyya, at-tahi, hiyya. Kan? Macam orang lah, kadang-kadang dia geram, dia hey, macam tu kan. Jadi macam tu lah bunyi ya. Macam kita baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu. Yang ketiga al-mubarakatus salawatu. Pada mana? Pada sad, huruf sad. Tus salawat. Tus sa. Jadi dalam kita sebut makhraj huruf alif, ba, ta sampai ya ni, kita belajar macam mana nak sebut huruf tu dengan betul. Macam huruf sad. Huruf sad dia tidak tepat sekiranya kita sebut dengan keadaan kita mengkembungkan pipi kita ketika kita sebut sad. Sa. Sa. Pipi tak jadi kembung. Bila kembung dia tak tepat. Ada orang dia sebut macam tu. Jadi sa. Nampak tu pipi kembung. Sa.
Contoh macam itulah. Jadi kalau yang betulnya yang diajar oleh guru saya lah, kan, sebutnya tidak kembungkan pipi. Sa. Dan mulut tu buka. Sa. Bukan munculkan, bukan so. Sa. Okey. Itu sedikitlah tentang tajwid. Kemudian yang keempat, at-tayyibatu. Pada ta. Ta pun sama, jangan dimunculkan mulut. Apabila barisnya baris fathah atau baris atas, dibukakan mulut. Ta. Bukan ta. Okey. Kemudian ya, pada ya, tayyi. Tu dekat-dekat tu dia punya sabdu. At-tayyi. Huruf ya tu. Kemudian yang keenam, lillah. Pada lam jalalah, yang ini lafaz Allah tu. Lillah, tak boleh kita baca lillah, tak boleh. Yang ketujuh, assalamu. Ni biasa kadang-kadang ada orang dia tahu tapi dia saja. Ataupun dia tak ambil berat. Dia sebut salamun. Tak ada as-salah tu, tak ada. Salamun. Bila salamun alaika tidak sah. Baik. Okey. Jadi alaika assalam tu pada sin. Kemudian alaika ayyuha pada ya. Ayyuha. Jangan ayyuha. Tu. Kemudian an-nabiyyu, nombor 9, an-nabiyyu pada huruf nun. An-nabiyyu. Tu. Yang ke-10 ialah huruf ya. Apa nama? Yu. An-nabiyyu. Biyyu. Bukan an-nabiyyu. An-nabiyyu. Bukan. An-nabiyyu. Biyyu. An-nabiyyu. Tu. Baik. Jadi bukan makna kata kalau kita kena belajar ni, kita kena belajar bahasa Arab. Bukan. Belajar ni cukup, tak ada masalah. Tak perlu kita kata sampai nak kena belajar bahasa Arab tu, bukan. Kita berasakan reti sebut dengan betul walaupun kita tak reti makna. Sah sembahyang kita, tak ada masalah tu. Alaika ayyuhan nabiyyu. Jadi ayyuhan nabiyyu ni adalah tambahan. Tambahan maknanya ada satu dan dua. Dua tambahan dekat sini kita jumpa. Wa rahmatullahi. Pada lafaz Allah. Nombor 11, lam jalalah. Kemudian yang ke-12, wa barakatuh. Wa barakatuh. Wa barakatuhu. Kemudian assalamu. Huruf sin juga. Wa ala ibadillah. Huruf pada lafaz Allah. Kemudian yang ke-14, as-salihin, huruf sad. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Jadi dekat sini yang ke-15, asyhadu alla. Pada huruf lam tak ada huruf sabdu, tetapi kita baca alla. Macam ada sabdu. Dia bukan sabdu, dia adalah dipanggil idgham. Idgham bila gunnah. Tanpa kita gunnah. Maknanya terus masuk. Tak sebut huruf nun tu, tak sebut. Alla. Asyhadu alla. Ataupun kita sebut asyhadu alla. Kan? Jadi tak ada masalah. Terus sebut huruf lam. Jadi lam alif tu dia tidak ada sabdu tapi ditasydidkan. Tasydidkan pada sebutan, bukan pada tulisan. Pada sebutan kerana dia idgham. Asyhadu alla. Kemudian yang ke-16, illallah. Pada illa tu kan. Jangan kita sebut ilallah. Tu tak boleh. Yang ke-17, Allah tu kan. Illa Allah tu kan. Allah tu lah. Lam jalalah. Yang ke-18 tu adalah ulangan. Yang ke-18 tu adalah ulangan. Dia tidak tu. Bukan tu. Yang ke-19, wa ashhadu anna wa ashhadu anna Muhammadan. Tu dalam PDF tu dia tak ada sabdu. Sebenarnya ada sabdu. Tu silap pada typing itulah. Wa ashhadu anna pada nun. Jadi pada nun bila tasydid dia mesti wajib kita dengungkan. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan kita sebut wa ashhadu anna Muhammad. Jadi sebenarnya dia ikut tajwid itulah. Ikut tajwid. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi baca tahiyatnya baca laju-laju, melainkan kita dah lancar. Yang ke-20, Muhammadah.
Muhammada. Jadi selain daripada sabdu pada Muhammadan tu, kita perhatikan juga huruf ha pada Muhammad. Ha tu mesti kita sebut di kerongkong kita. Kerongkong yang berada di berdekatan dengan anak tekak. Tu makhraj huruf ha. Makhraj pada halkum kita ada di bawah sekali, iaitu hamzah dan juga ha bulat. Ha bulat tu. Yang di tengah ialah ha dan juga kha kalau tak silap. Yang di atas sekali ialah ain. Ain dan apa nama lagi satu? Apa huruf lagi satu? Ada 6 lah. Lama saya tak baca kitab tajwid ni. Setahun tak baca kitab tajwid, betul. Hamzah dengan ha. Yang kedua ain dengan kha. Tolong betulkan kalau silap lah. Yang atas sekali ain dengan huruf apa? Tu tak ingat. Kalau tu ingat tolong bagi tahu. Baik. Kemudian yang ke-21 Muhammadar Rasulullah. Muhammadar ra. Huruf ra itu dia tidak ada sabdu, tetapi dibaca tasydid pada sebutan adalah kerana dia idgham. Muhammadar Rasulullah. Tu. Kerana idgham. Yang ke-21, sebenarnya ni 21 hujung sekali. Muhammadar Rasulullah, lullah. Lam jalalah. Jangan kita baca Rasulullah. Kan kadang-kadang biasalah kita tak selalu baca. Kan kita tak kita baru nak belajar, kita tersilap. Rasulullah, bukan Rasulullah, Rasulullah. Kalau baris depan ataupun baris atas berjumpa dengan lafaz Allah, maka sebutan Allah tu tebal. Kalau baris bawah berjumpa dengan lafaz Allah, sebutan Allah itu nipis. Contoh lillah, kan, tapi lallah kena tebal. Lullah pun tebal. Tu habis itu. Okey. Baik, habis itu kemudian tasydid dalam selawat. Jadi kita tahiyat ni dia ada tasyahud dan dia ada tasydid. Sebenarnya ada 3. Tahiyat tu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu tahiyat. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, itu dipanggil tasyahud. Bukan tasydid. Tasydid tu sabdu tu. Tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian selawat. Allahumma salli ala sayyidina ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Dalam bab selawat yang sebetulnya, maknanya yang warid betul-betul daripada hadis ataupun daripada kitab-kitab fiqh sendiri, yakni muktamadnya atau pendapat yang paling dipegang, pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i terutamanya, tidak disebutkan sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetapi ada ulama membolehkan kita sebut sayyidina. Jadi nak sebut ke tak sebut tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Tu jangan dibuat perbahasan dia sampai meleret-leret lah, kan. Cukup kita tahu macam tu sudah. Asalkan dia bukan benda yang membatalkan solat, dia bukan benda yang makruh. Bukan benda yang makruh. Cuma ada juga setengah ulama mengatakan makruh. Cuma pendapat tu kita tak pegang pendapat tu lah. Cuma kita sebut pendapat yang muktamad ialah tak sebut sayyidina. Harus sahaja sebut sayyidina tu harus. Bukan makruh sebut sayyidina. Tak ada masalah lah. Jadi sekurang-kurang tasydid dalam selawat pada Nabi ada 4. Sallallahu alaihi wasallam, yakni Allahumma, Allah pada lam, dan humma pada mim. Sabdu pada mim. Apa maksud Allahumma? Apa maksud Allahumma? Tiba-tiba kan. Allahumma. Tapi kita translate ya Allah. Dia memang betul. Dalam bahasa Arab, Allahumma ini adalah singkatan daripada ya Allah. Ya Allah salli ala Muhammad. Boleh juga kita sebut macam tu, tapi yang diwarid adalah sebutan Allahumma. Cuma saya tak jumpa lagi lah kalau kata boleh sebut ya Allah salli ala Muhammad. Tak tahu, tak jumpa. Jadi kita beramal yang mana yang betul. Yang betul saja, Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi singkatan daripada ya Allah, ya itu dipindahkan ke belakang pada huruf mim tu. Dipindahkan ke belakang pada huruf mim. Itu kan kita akan belajar dalam bahasa Arab lah. Itu detail lah. Saya pun
Nak kena rujuk semula tu. Nak kena rujuk semula. Kan. Tapi itulah dia punya asal dia Allahumma ialah daripada ya Allah. Ataupun boleh ditakdirkan lagi ya Allah istajibillah istajib du'aana, kan, pun boleh. Itu kalau amin istajib du'aana. Ini mustajab, kan, ini terimalah doaku. Itu maksud amin. Kemudian salli pada lam. Kemudian Muhammad pada mim. Tu sampai situ. Okey, habis. Kemudian kita masuk pada sekurang-kurang salam. Ni rukun semua, rukun qauli. Tadi kita mungkin tak perasan, tapi sepanjang kita bahas ni ataupun kelas minggu lepas pun sekali, iaitu kita bahas pada sebutan Al-Fatihah, sebutan takbir, kemudian sebutan tasyahud, kemudian salam. Empat ni adalah rukun qauli, wajib disebut dengan mulut kita sekurang-kurangnya kalau kita makmum lah. Kalau imam, kita sunat pada Al-Fatihah tu kita kuat, dan juga pada takbiratul ihram. Kalau kita makmum atau kita sembahyang sendirian, sunat kita baca paling kurang kita dengar suara kita. Paling kurang kita dengar suara kita. Baik, sekurang-kurang salam. Salam sekurang-kurangnya adalah Assalamualaikum dengan tasydid sabdu pada sin. Assalamu. Tak boleh Salamun alaikum. Tak boleh. Tak boleh. Ataupun Alaikumussalam. Tu tak boleh. Okey. Okey. Disunatkan menambah sehingga wa rahmatullah, dan tidak disunatkan menambah wa barakatuh. Apa maksud tak disunatkan? Dia memang ada ulama dalam mazhab Syafi'i pun ada yang mengatakan wa barakatuh disunatkan, tetapi pendapat tu pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Cuma mazhab lain ada yang mengatakan memang disunatkan wa barakatuh pada salam yang pertama. Jadi mazhab Syafi'i, dia pendapat yang mutamadnya ialah tidak menambah sampai wa barakatuh, sampai wa rahmatullah sahaja. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau kita bagi salam Assalamualaikum, Assalamualaikum, sah semayang. Warahmatullah itu hanya sunat. Kemudian disunatkan memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam, dengan kadar orang belakang boleh melihat pipinya. Jadi kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau orang belakang boleh nampak pipi kita, itu sudah mendapat pahala sunat memalingkan kepala. Bukan kata batal semayang. Tak, memalingkan kepala ni tak berkaitan dengan batal semayang. Dipalingkan badan baru batalkan semayang. Palingkan badan barulah batalkan semayang. Kita kata badan tu maknanya dada kita. Kepala tak ada masalah. Kalau kita paling lebih, kan, sampai ke belakang pun boleh, asalkan badan kita tak bergerak. Katakan dia boleh paling sampai, kita kata apa, 90 darjah. 90 darjah. Straight, boleh padam belakang terus tanpa memalingkan dada, besar semayang dia. Cuma menakutkan dan menyeramkan. Jadi makmum, katakan dia jadi imam, dia paling kepala ke belakang 90 darjah, maka makmum melihat mata matanya, seram betul. Macam kita kata nampak hantu lah, kan. Jadi dada tu jangan memalingkan daripada kiblat. Tu kadar dia sekadar orang boleh melihat pipi, sudah mendapat pahala sunat. Tu kadang kita mungkin tak jumpa kat mana-mana kitab. Jadi ada juga dalam kitab Matlab Badran mungkin, Sabilul Muhtadin mungkin ada menyebutlah benda ni. Itu kita Jawi, kita Arab pun ada juga kitab-kitab yang besar. Baik, habis itu pembahagian waktu solat. Seterusnya kita masuk kepada pembahagian waktu solat. Pembahagian waktu solat ada 5. Ni kita cerita tentang kita nak tahulah serba sedikit tentang macam mana masuk waktu solat. Macam mana dikira masuk waktu solat, 5 waktu tu. Baik, awal waktu zuhur adalah tergelincirnya matahari, dan akhir waktunya adalah jika bayang-bayang sesuatu panjangnya sama dengan sesuatu itu dan bukan panjang bayang-bayang pada kedudukan istiwa matahari berada di tengah-tengah langit. Jadi ini sebenarnya panjang nak bahas. Cuma kita boleh faham bahawa ketika matahari tegak di atas langit, betul-betul di atas langit, contoh negara kita di garisan Khatulistiwa Malaysia. Tapi kalau negara lain mungkin susah nak nampak lah. Sebab dia kadang-kadang matahari dia naik macam ni.
dia terbit dekat sini, dia tengah dekat sini, dia turun dekat sini. Jadi kita melihat daripada sini. Sini kita lihat. Tapi kita negara Malaysia, kita contoh terbit dekat depan ni, naik di tengah atas ni, kemudian terbit terbenam di belakang. Jadi kita nampak dia naik, kemudian dia turun di belakang. Jadi kita kena pusing. Macam tu. Itu maksud kita kata negara kita di Khatulistiwa. Jadi apabila matahari itu berada di tengah-tengah langit, contoh kita letakkan pacakkan kayu. Pada kayu tu tetap ada bayang-bayang. Panjang bayang-bayang pada matahari ketika tengah tegak tu tak dikira. Yang tu tak dikira. Itu dipanggil bayang-bayang rembang. Bayang-bayang rembang matahari itu tak dikira. Yang dikira ialah selepas tergelincir, kemudian dia ada bayang-bayang naik sikit. Yang tu dikira. Baik. Ketika zuhur, okey, tu tak apa. Ketika nak kira masuk waktu zuhur, dia kira pada betul-betul dia tegak, kemudian tergelincir. Tergelincir tu dia antara tegak dan tergelincir tu sekejap saja. Lebih kurang dikatakan dalam tempoh takbiratul ihram saja. Kita sebut Allahu Akbar, dia tergelincir. Kemudian kita tengok kan. Dia nak tegak, dah tegak. Kemudian dalam tempoh Allahu Akbar dia akan tergelincir. Jadi tempoh ketika dia matahari tu tengah tegak di atas matahari, tegak di atas tengah-tengah langit, maka ketika itu diharamkan sembahyang. Sembahyang adalah disebut nanti sembahyang yang kita kata tanpa ada sebab lah. Sebab mana, sama ada sebab tu dia, nanti kita akan sebut nanti. Mana itu waktu larangan sembahyang ketika itu. Waktu tu sekejap saja, tapi diharamkan. Jadi kalau kata kita angkat takbir ketika dia tengah-tengah langit tu, maka kita sembahyang dalam keadaan kita sembahyang dalam waktu larangan sembahyang. Tu perbahasan yang detail lah. Tu pergi panjang-panjang nanti jadi falak nanti. Okey. Mudah nak kata macam itulah. Dan akhir waktunya adalah jika bayang-bayang sesuatu panjangnya sama dengan sesuatu itu. Maksudnya bayang-bayang tu sama panjang dengan kayu tu. Dan bukan panjang bayang-bayang pada kedudukan istiwa. Ini matahari berada di tengah-tengah langit. Bukan dikira panjang yang ketika matahari tegak di atas langit, dia ada bayang-bayang tu. Bayang-bayang tu tak dikira. Dikira lepas tergelincir. Lepas tergelincir, dia naik bayang-bayang, yang tu start kira. Start kira. Sampailah bayang-bayang tu sama dengan tiang ataupun kayu tu. Okey, baik, habis itu. Yang kedua, awal waktu asar adalah jika bayang-bayang sesuatu lebih sedikit panjangnya dengan sesuatu itu. Itulah. Bila dah habis waktu zuhur dia sama. Masuk waktu asar dia dah lebih sikit. Tu. Dan akhir waktunya, waktu asar adalah terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Baik. Apa maksud terbenam matahari? Apakah maksud terbenam matahari itu ialah terbenamnya bulat matahari ataupun terbenamnya sinaran matahari. Tu. Pening tu. Maksud di sini adalah terbenamnya bentuk matahari tu. Maknanya kita kata bulat matahari tu. Adapun sinaran tu dipanggil ufuk. Ufuk kita kata panggil dia ada ufuk merah, ada ufuk kuning, ada ufuk putih. Nanti kita akan sebut. Baik, tu. Yang ketiga, awal waktu maghrib adalah terbenamnya matahari. Masuk maghrib adalah terbenamnya matahari dan akhir waktunya adalah hilangnya ufuk merah. Jadi kalau merah-merah sikit, ketika itu masuklah waktu masuklah waktu isyak. Baik. Kemudian yang keempat, awal waktu isyak adalah hilangnya ufuk merah. Ufuk merah ni boleh kita kata mega merah tu kan. Macam ada kemerah-merahan lah. Dia tak sepenuhnya gelap lagi. Mungkin kadang-kadang tempat kita tu gelap dah penuh. Cuma nak melihat tu kena di tempat yang tinggi. Mungkin tanah kita rendah dan sebagainya, kita tak nampak kan. Dan akhir waktunya adalah terbitnya fajar shadiq. Habis waktu isyak ialah ketika terbitnya fajar shadiq. Itu masuk waktu subuh. Baik. Apa maksud fajar shadiq? Bukan menteri kita ataupun ahli parlimen kita Sadiq, bukan. Maksudnya fajar shadiq tu ialah bentuknya adalah cahaya yang kelihatan dalam keadaan melintang. Dia cahaya tu, fajar shadiq tu dia macam ni. Dia macam melintang. Kita kata meratai ufuk, meratai ufuk lah. Jadi macam tu cahaya dia. Jadi cahaya tu dia akan keluar sekejap je, tak lama.
Jadi itu fajar shadiq. Bila ada muncul macam tu, maka masuklah waktu subuh. Baik. Sekiranya ia berbentuk menegak. Jadi cahaya berbentuk menegak. Cahaya berbentuk menegak ni dia datang sebelum fajar shadiq. Dia dekat-dekat je. Maka itu fajar kazib. Apa maksud fajar kazib? Maksudnya ialah fajar yang penipu, fajar yang dusta, bukan masuk betul-betul lagi. Tu. Dia akan menegak. Waktu dia sekejap je tu antara fajar kazib dengan fajar shadiq. Bila dah menegak tu, lepas tu tak lama lepas tu dia melintang pula. Macam tu. Yang kelima, awal waktu subuh adalah terbitnya fajar shadiq dan akhir waktunya adalah terbitnya matahari. Tu. Okey. Jadi mungkin waktu sembahyang ni kita nak faham lagi, kita kena belajar kitab yang lebih tinggi. Mungkin nanti insya-Allah ada rezeki kita habis Safinatun Najah, kita masuk kitab yang lebih dalam sikit kan, supaya kita ni sentiasalah belajar tu, kena sentiasalah. Jadi kalau kata dah habis kitab ni, ada yang tak nak join tu tak ada masalah lah, tapi kalau nak teruskan sampailah bila-bila kita kata mungkin sampai bila-bila lah kita akan terus belajar kitab lain, habis kitab lain belajar lagi kitab lain, macam itulah. Baik, habis pembahagian ufuk. Ufuk tu maknanya mega tu, yang kelihatan ketika matahari terbenam. Ada 3 jenis ufuk. Yang pertama merah. Merah maksudnya tanda maghrib. Yang kedua kuning. Kuning maknanya tanda isyak. Yang ketiga putih, iaitu tanda isyak juga. Baik. Tapi dalam mazhab Syafi'i, iaitu apabila sekejap ya. Tu. Ufuk kuning dan merah pula tanda masuk waktu isyak. Baik, situ. Kemudian disunatkan mengakhirkan solat isyak hingga hilangnya ufuk kuning dan putih. Maknanya disunatkan kita tunggu azan tu azan lah, tapi nak semayang tu kita disunatkan lambatkan sedikit. Sebab tu kalau ada masjid kan, dia nak cepat-cepat isyak tu ada masalah lah. Maknanya dia kata ada kemungkinan, sebab ada ulama berpendapat bahawa kena tunggu sampai hilang ufuk putih baru masuk isyak. Mazhab kita ada juga pendapat mengatakan macam tu, dan juga ada pendapat dalam mazhab Hanafi tak silap mengatakan habis ufuk putih baru masuk isyak. Mungkin dia akan semayang 10 minit lepas kita masuk isyak, lepas 10 minit baru dia semayang. Jadi mazhab Hanafi ni dia punya ijtihad dia lain. Sebab dalam hadis menyebutkan sehingga hilangnya ufuk, tak disebutkan ufuk color apa. Kan? Jadi di situ ulama berijtihad yang mana satu, merah ke kuning ke putih. Tu. Jadi disunatkan sajalah kita tunggu sikitlah kan. Jadi tak ada masalah, nak cepat pun tak ada masalah. Cuma kalau lambatkan sikit tu dapat pahala sunat. Okey. Habis itu. Kemudian kita masuk pada waktu larangan solat. Jadi kita nak habiskan ni, tak tahu sempat ke tak. Kalau ikut dalam PDF ni ada lagi 8 muka surat. Tapi kita ada masa lagi 20 minit. Lagi 10 minit lebih kurang. InsyaAllah kita cubalah sampai mana sempat. Kemudian nanti kita akan top up je dengan kelas akan datang, InsyaAllah. Jadi kalau cepat sangat pun nanti takut tak dapat. Kalau lambat sangat pun nanti kita jadi jemu. Mungkin benda tu benda yang dah diulang sebelum-sebelum ni kan. Baik, tak apa. Waktu larangan solat. Okey, solat yang diharamkan, tu kita akan sebut jugalah ni, waktu larangan sembahyang. Diharamkan ya. Maksudnya kalau kita sembahyang tu berdosa dan tidak sah sembahyang kita. Tu maksud dia. Solat yang diharamkan yang tidak memiliki sebab yang mendahuluinya atau menyertainya. Okey, jadi kat sini ada perbahasan lah. Apa maksud sebab yang mendahului dia? Contoh apa ya? Tengok sini. Maknanya sebab dia berada di awal. Sebelum semayang ada sebab tu. Contoh dia kata tidak memiliki sebab yang mendahuluinya. Maknanya dia tidak ada sebab yang mendahului dia. Contoh sembahyang duha. Sembahyang duha, masuk waktu duha itu awal. Maknanya sebab dia datang dulu. Ataupun kita kata sembahyang tahiyatul masjid. Kita datang dulu masjid,
barulah kita disunatkan sembahyang tahiyatul masjid. Itu maknanya sebab yang mendahului. Kalau dia tak ada sebab ni, dia solat tu diharamkan. Ataupun yang menyertainya. Ketika sama-samalah menyertainya seperti sembahyang minta hujan, atau sembahyang istisqa ataupun sembahyang gerhana. Masuk gerhana ketika itulah kita sembahyang. Kita sembahyang keadaan kita tengah-tengah gerhana. Jadi tak boleh sembahyang sebelum gerhana atau sembahyang selepas gerhana. Contohnya apa? Solat yang tak ada sebab yang mendahului atau sebab yang menyertai. Contoh dia apa? Seperti solat sunat mutlak, solat sunat semata-mata, atau solat sunat tasbih. Kalau solat sunat tu dia sebab dia selepas. Sebab dia selepas. Solat sunat tasbih sebab dia adalah kita kata selepas. Selepas, dikira selepas. Baik, juga solat sunat taubat. Solat sunat taubat pun sama, dikira selepas. Apa lagi? Itulah. Kita boleh tengok contoh-contoh dia dalam kitab-kitab lain. Baik. Ada 5 waktu yang diharamkan. Yang pertama, matahari terbit hingga meninggi sekitar hujung tombak. Jadi matahari terbit ni habis waktu subuh. Kemudian dia akan tinggi sehingga sekitar hujung tombak. Jadi ketika itu tidak dibolehkan sembahyang. Habis tinggi sekitar hujung tombak, tinggi sekitar hujung tombak itu masuklah waktu duha. Waktu duha lebih kurang dalam 25 minit tak silap. 25 minit. Lebih kurang macam itulah, saya pun tak ingat kiraan tepat dia 25 minit selepas habis waktu subuh. Macam tu. Yang kedua, waktu istiwa, matahari di tengah-tengah selain hari Jumaat. Tadi kita dah sebut di tengah-tengah. Waktu dia sekejap je tu, lebih kurang kadar takbiratul ihram. Allahu Akbar, matahari tu tergelincir. Tapi kalau orang yang sembahyang, dia takbir ketika di tengah-tengah tu, Allahu Akbar, dia selesai sebut Allahu Akbar, memang ketika itu matahari betul-betul di tengah-tengah langit, maka dia sembahyang pada waktu yang diharamkan. Waktu tu sekejap je, tapi contoh dia sengaja ke tak sengaja, tak ada masalah. Haram juga. Kenapa dikata haram? Sebab ada riwayat menyebutkan bahawa ketika di tengah-tengah langit tu, Iblis dia meletakkan tanduknya di tengah-tengah matahari itu, dan dia suka waktu ketika itu. Disebabkan itu ulama mengatakan diharamkan. Dan ketiga, ketika kekuning-kuningan hingga matahari terbenam, lebih kurang dalam dekat-dekat 6.30 macam tu. 6.30 macam tu hingga pukul 7.30, kan? Itu diharamkan sembahyang yang tak ada sebab. Kalau nak sembahyang asar tu tak ada masalah. Tak ada masalah nak sembahyang asar, kan? Baik. Yang keempat, setelah subuh hingga terbit matahari. Okey, tak apa, kita faham. Setelah solat asar hingga matahari terbenam. Pun sama. Tadi kekuningan, lebih kurang kita kata lepas sembahyang asar, ataupun kita tak sembahyang asar lagi, waktu tu 6.30 kita nak sembahyang tahiyat, kita nak sembahyang solat sunat mutlak, tak boleh. Kita nak sembahyang taubat, tak boleh, kan? Ataupun sembahyang yang sebab dia selepas. Sebab dia selepas. Okey. Gitu. Kemudian, kalau yang kelima tadi, apabila kita dah sembahyang asar, maka ketika itu kita tak boleh dah sembahyang solat sunat, tak boleh dah. Solat qada tak ada masalah, boleh. Itu. Okey, habis itu. Seterusnya kita masuk pada saktah solat. Okey. Fasal. Saktah yakni diam sekejap. Berbeza dengan tamakninah. Saktah ni kita diam mulut kita diam. Kalau badan kita bergerak pun tak ada masalah. Maksudnya bergerak, contoh kita kata apa, garu ke apa ke, tu tak ada masalah. Yang dikira saktah ni mulut kita diam. Kalau tamakninah, bukan mulut yang diam, yakni anggota badan kita yang diam. Yakni badan kita berada dalam keadaan tenang, tidak bergerak. Jadi saktah diam sekejap ni ada dalam solat ada 6. Ada 6. Yang pertama antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Contoh kita baca kita Allahu Akbar, diam sekejap. Lebih kurang kadar subhanallah. Kemudian kita baca doa iftitah, Allahu Akbaru kabira. Jangan kita baca doa iftitah Allahu Akbar kabira. Kita matikan ra, itu silap lah, kan? Mungkin mengurangkan, kita kata fadilat baca doa tu mungkin mengurangkan, ataupun makna dia dah tak tepat, kan? Ataupun salah makna dia. Kalau sebab apa, kita seolah-olah kita berhentikan Allahu Akbar kabira, kan? Jadi yang bacaan sebetulnya kita
kita sebut ra tu baris depan, Allahu akbaru kabira. Walaupun dia bacaan sunat, tapi kita baca dengan betul lah. Kemudian yang kedua, antara iftitah, doa iftitah tadi dan ta'awuz. Kemudian kita baca la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian kita dalam kadar subhanallah barulah kita baca a'udzubillah. Diam sekejap. Wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Macam itulah. Yang ketiga, antara al-Fatihah dan ta'awuz. Tadi kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kadar dia subhanallah juga. Kemudian antara akhir Al-Fatihah dan Amin, kita baca waladdallin. Amin. Itu kadar subhanallah, kita punya berhenti tu. Ataupun kita dalam Al-Fatihah ni, ulama sebut kadar dia selama kita sebut Rabbighfirli wa liwalidayya. Waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Pun boleh disunatkan kita sebut tu juga, doa tu disunatkan. Antara amin dan surah kita sebut amin. Kita diam sekejap. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pun boleh. Yang keenam, antara surah dan rukuk. Lepas kita baca surah kan, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Jangan kita gelojoh. Minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Kan? Pastikan ada saktah. Jadi apa hukum saktah? Hukum dia sunat. Tak buat. Kalau kita tak buat, sah sembahyang, cuma makruh. Kemudian rukun tamakninah. Fasal, rukun yang melazimkan tamakninah, maknanya rukun yang mewajibkan tamakninah. Ini tenang sejenak. Sejenak. Maknanya badan kita berhenti seketika. Ada 4. Yang pertama rukuk, yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud, yang keempat duduk antara dua sujud. Tamakninah adalah berdiam setelah bergerak, di mana tiap anggota badan tenang di tempatnya, lamanya sekitar ucapan subhanallah. Tu. Habis itu. Baik. Ada soalan ke? Sebab saya straight juga ni. Ada soalan, kalau ada nak tanya boleh tanya. Baik, kita sambung. Sebab sujud sahwi. Sebab sujud sahwi ada 4. Yang pertama, sebelum tu, apa tu sujud sahwi? Iaitu sujud kerana lupa. Apa maksud kerana lupa? Iaitu kerana lupa, maknanya kita lupa 4 perkara ni, maka kita disunatkan sujud sahwi. Hukum sujud sahwi ialah sunat, bukan wajib. Tu kena faham. Yang pertama, tetapi kalau kita jadi makmum, kita ikut imam, imam buat sujud sahwi, imam tu sunat je dia buat sujud sahwi, tapi kita sebagai makmum, kita wajib mengikut imam buat sujud sahwi. Tu wajib kita ikut imam buat sujud sahwi kalau dia buat. Tetapi kalau imam tak buat sujud sahwi, dia bagi salam, kita disunatkan buat sujud sahwi. Kemudian kita bagi salam, kemudian kita sujud sahwi pun boleh. Yang pertama, meninggalkan bahagian atau sebahagian solat. Ini maksud dia secara umum. Kita tinggalkan sebahagian solat, maka kita disunatkan sujud sahwi. Contoh apa? Tertinggal rakaat. Pertama mungkin kita ingat, mungkin fikiran kita melayang, kita sembahyang zuhur, tapi kita sembahyang 2 rakaat. Kita tahiyat akhir, kemudian kita lupa, kena tambah lagi. Tambah lagi 2. Maka kita tambah lagi 2, jadi 4, kemudian kita disunatkan sujud sahwi. Baik. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang membatalkan solat. Meninggalkan sesuatu yang membatalkan solat. Okay, Baik, tadi meninggalkan sebahagian. Sebahagian tu tertinggal. Apa maksud bahagian atau sebahagian solat? Yakni dia tertinggal situ. Sebenarnya maksudnya adalah sebahagian daripada sunat ab'ad. Meninggalkan sunat ab'ad ataupun sebahagian sunat ab'ad. Itu maksud yang sebetulnya lah. Yang pertama ni dia ada silap sikit lah. Nanti nak kena betulkan, insyaAllah.
Maksud yang pertama ialah meninggalkan bahagian, yakni meninggalkan sunat ab'ad ataupun sebahagian daripada sunat ab'ad. Contohnya apa? Kalau kita meninggalkan sunat ab'ad, seperti kita tak baca doa kunut langsung, kita i'tidal, lepas tu kita terus sujud. Kalau sebahagian daripada sunat ab'ad, contohnya kita tak baca doa kunut, Allahumma hdina fi man Allahumma hdini fi man hadait, kita tak baca Allahumma hdini, kan? Kita terus baca wa'afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Betul, kita tertinggal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tu kita, maknanya kita meninggalkan sebahagian daripada doa kunut, yakni sunat ab'ad. Tu maksud dia. Tu. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang membatalkan solat jika dilakukan dengan sengaja. Kita tinggalkan sesuatu yang kalau kita tinggalkan dengan sengaja, batal sembahyang kita. Tetapi tidak membatalkan jika dilakukan kerana lupa. Tu karena macam orang Indon. Bukan kerana lupa. Dilakukan kerana lupa. Okey. Contohnya apa? Contohnya dia menambah rukun. Ini baru betul menambah rukun. Dia menambah rukun dengan sengaja. Dia 4 rakaat, dia tambah jadi 5. Bila tambah jadi 5, dia teringat, oh aku tambah, maka kita sujud sahwi. Kalau kita tambah lagi jadi 6, kita dah tahu dah 5. Dah tambah 5, tambah lagi 6 lah, bagi cukup-cukup genap. Tu batal sembahyang. Sebab apa? Dia membatalkan solat jika dilakukan dengan sengaja. Itu termasuk dalam nombor 2 jugalah. Okey, habis itu. Yang seterusnya, ab'ad solat. Apa maksud ab'ad solat? Iaitu sunat ab'ad. Jadi kita dah masuk 10.30. Mungkin kita akan habis sampai perkara yang membatalkan solat. Sampai situ je. Itu last. Kemudian kita akan masuk kepada niat menjadi imam. Ini perbahasan tentang sembahyang jamaah. Itu tak apalah. Jadi tak ada rezeki kita hari ini, kita mungkin rezeki lain. Tapi tak apalah. Kalau kita cepat sangat, maka susahlah kita nak faham banyak-banyak, kan? Okey, sebab kita pun ada kekangan masa, mungkin ada yang kena cepat dan sebagainya, masing-masing ada urusan. Jadi kita inilah raikan. Baik, ab'ad solat, yang ni sunat ab'ad. Apa maksud sunat ab'ad? Bila kata ada sunat ab'ad, lawannya sunat hayat. Sunat ab'ad ialah sunat yang apabila kita tinggal, maka kita kena tampung, disunatkan kita tampung kita tinggal sunat ab'ad, disunatkan kita tampung sunat ab'ad tu tadi dengan sujud sahwi. Kalau sunat hayat, jika kita tinggal, maka tidak perlu kita tampung dengan sujud sahwi. Kalau kita sujud sahwi juga, maka tidak sah. Tidak sah, tidak memadai. Dikira kita menambah perbuatan. Sebab benda itu tak dituntut. Okey. Tetapi kalau kita sujud sahwi kerana lupa, yang kita lupa tu sunat hayat, kan, maka tu tak ada masalah. Maka kita dikira macam mana tu? Kita sujud sahwi, kan? Kita sujud sahwi kerana kita lupa yang kita lupa tadi, kan? Kita sujud sahwi sebab kita ingat tu sunat ab'ad, maka kita sujud sahwi itu tidak dikira, itu membatalkan sembahyang. Tapi kalau kita lupa yang sunat hayat tu adalah sunat hayat, kita ingat dia sunat ab'ad, maka tu tak ada masalah. Tak ada masalah tu. Okey. Yang pertama, dia ada 7. Yang pertama, tasyahud. Apa tasyahud? Kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawat ketika tahiyat awal. Ni ketika tahiyat awal. Yang kedua, duduk tasyahud ketika tahiyat awal. Yang ketiga, selawat kepada Nabi ketika tasyahud tahiyat awal. Yang keempat, selawat kepada keluarga Nabi ketika tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Ini ketika tasyahud akhir, selawat kepada keluarga Nabi. Kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling kurang. Kalau kita tambah wa ala ali Muhammad, itu sunat ketika tahiyat akhir. Yang keenam, berdiri ketika kunut. Berdiri ketika kunut. Yang kelima, kunut. Yang keenam, berdiri ketika kunut. Yang ketujuh, selawat kepada Nabi dan keluarga baginda dalam kunut. Tu. Baik. Seterusnya, perkara yang membatalkan solat.
Ni last. Solat batal kerana 14 perkara. Yang pertama berhadas. Ini kita fahamlah solat batal lah kalau berhadas. Ini kita kata contoh hadas kecil ataupun hadas besar, itu membatalkan solat. Tapi kalau kita kata contoh kita semayang, kita berhadas besar, kita tanpa kita menyentuh kemaluan ataupun tanpa kita, ni untuk orang lelaki lah, dia keluar air mani kan, tanpa sengaja kan. Walaupun kita kata dengan syahwat sekalipun, mungkin dia tertengok ada orang lalu ke apa, tiba-tiba dia datang syahwat kepadanya, kemudian dia keluar air mani, maka dia solat dia batal. Tapi dia hanya perlu mandi wajib, tak perlu dia baharukan wuduk. Tapi kalau biasanya kalau orang mandi wajib, dia kena basuh, tangan kita tu tersentuh, maka biasanya wuduk semula lah biasanya. Tu. Yang kedua, terkena najis kecuali terus dibuang tanpa dibawa. Baik, jadi perbahasan ni ialah apabila datang najis, kita semayang-semayang, tahi cicak terkena baju kita. Kalau tahi cicak tu kering, maka kita kuis sahaja. Apa maksud kuis? Jangan kuis dengan tangan. Ini kita selalu belajar, kalau orang belajar takbir, dia buat macam tu dah. Najis, kuis, kena kuis cepat-cepat. Kuis dengan tangan. Bila kuis dengan tangan, tangan tu sentuh apa? Sentuh tahi cicak. Bila sentuh tahi cicak, maka sentuh najis. Bila sentuh najis, dia menanggung najis juga. Menanggung najis, batal semayang. Apa maksud kena kuis? Di maknanya contoh dia kena, contoh kena kat lengan lah, paling mudah kan. Kita letak, kalau kita boleh buat macam ni lah. Macam tu. Macam tu. Kita buat macam tu sahaja. Dia jatuh. Kalau jatuh, maka semayang kita sah. Kalau dia tak jatuh, melekat-lekat, semayang kita tak sah, kita ulang balik. Tu je. Itu kalau najis tu kering. Kalau najis tu basah, automatik batal semayang. Tak perlu kita nak sibuk-sibuk kuis, tak perlu. Okey, tu maksud dia. Najis itu mesti dikuis tanpa memegangnya dan dilakukan dengan segera, tidak melebihi kadar tamakninah. Tu. Kadang-kadang kita salah faham masalah kuis ni. Dia jangan kita sentuh. Jangan kita sentuh dengan tangan. Kan? Kita dengan baju tak boleh nak sentuh. Kalau kita sentuh dengan baju yang lain, dia pindah dekat baju yang lain. Tu. Macam-macam. Kan? Kotlah kalau kita ada tisu kan. Kita kadang-kadang tu juga boleh kata penting juga bawa tisu kan. Kita ambil tisu kan. Tapi ambil tisu dah berapa pergerakan kan. Contoh kita bawa keluar tisu kan. Contohlah kita buat situasi. Okey, Allah Akbar. Okey, tisu dalam ni. Kerana najis pada sini. Okey, kita ambil satu. Satu. Kita dah bergerak banyak dah dua dah. Kan? Satu dah macam ni dah kita punya tangan kan. Kita nak angkat. Ataupun susah juga tu. Tak boleh. Jadi cara dia, ulama kata paling mudah dia kena gerakkan dia punya tangan dia dengan cepat. Ataupun kita kata kalau kena kat bahu mungkin dia macam tu je lah. Kan? Tapi susah juga tu. Bukan senang lah. Kalau kena di kopiah senang. Kena di kopiah, kita mungkin dengar, kita dengar bunyi tahi tu jatuh. Tahi tu kering lah. Kita cabut je kopiah tu. Tapi kalau kena di baju, kena cabut baju tu. Kan? Tapi kalau cabut baju, nampak aurat, batal juga semayang. Tu. Macam-macam. Tapi itulah caranya untuk memastikan sah semayang kita. Yang ketiga, terbuka aurat kecuali terus ditutup. Terus ditutup maknanya kita bila terbuka, tutup terus. Tu maksud dia. Mestilah terbuka disebabkan angin lalu terus ditutup. Contoh angin kuat, dia tiup, pakai kain melekat, sampai naik ke atas kepala, kan? Yang bawah tu tak tinggal apa dah, kosong, kan? Jadi kalau jadi imam lagi naya, kan? Katakan kita semayang sendiri pun jadi sama dia punya situasi. Katakan angin terbang, walaupun kain tu angkat sampai ke kepala kita, bawah pusat tu tak tinggal apa, memang telanjang lah. Kemudian kita diangkat dalam masa yang sekejap, tak melebihi kadar tamakninah, kita terus tutup, kan? Diangkat terus tutup, walaupun orang kata nampak lah kan, orang tengok tu boleh nampak. Kan? Bila dia terus tutup dengan cepat, masih sah solatnya. Tetapi jika ia disebabkan oleh kawan dia atau siapa-siapalah, anak ke isteri ke kan, nak buat gaduh kan. Kan nak usik tu sampai ekstrim kan. Ataupun siapa-siapa dia nak usik, dia angkat kain kita, maka batal solatnya walaupun ditutup segera. Dia angkat kita tutup segera, maka batal juga sembahyang kita. Sebab itu perbuatan orang yang buat, bukan perbuatan yang mendatang macam tu.
Yang keempat, berbicara. Dia bercakap dua atau satu huruf yang boleh difahami dengan sengaja. Kan? Contoh satu huruf, apa maksud satu huruf? Maksudnya satu huruf hijaiyah. Hijaiyah. Contoh huruf apa? Huruf qi. Apa maksud qi? Qi maksudnya jagalah. Contoh kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, atau waqina. Waqina maksudnya lindungilah kami atau jagalah kami daripada azab api neraka. Waqina, qi. Qi itu perkataan dia. Na tu kami. Qina. Qaf nun alif. Qaf tu qi. Maksudnya apa? Jaga ataupun lindungilah, selamatkanlah, kan? Qi itu maksud dia. Itu satu huruf. Satu huruf tu boleh difahami dengan boleh difahami. Itu kalau kita sebut dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tu dimaafkan. Atau dua huruf, kan? Dua huruf. Atau kita kata fi. Fi tu maksudnya di ataupun pada. Tu kalau dalam kitab tinggi kita akan bahas lebih banyaklah tentang ni. Kalau tak sengaja tak batal. Kalau tak sengaja tak batal sembahyang. Tak sengaja tu mestilah tak lebih 6 patah perkataan. Kerana dia ada riwayat hadis Nabi tak sengaja. Maknanya Nabi sebut 6 patah perkataan. Cukup-cukup ulama kira 6 patah perkataan. Jadi ulama kata paling tinggi 6 patah perkataan kalau tak sengaja. Kalau sengaja, satu huruf yang bawa makna pun boleh membatalkan sembahyang. Yang kelima, melakukan perkara yang membatalkan puasa dengan sengaja samalah dengan sembahyang. Makan, minum, apa kita panggil, membatalkan puasa. Apa lagi? Kentut tak membatalkan puasa. Kentut ni bab hadas. Apa lagi? Itulah makanan dan minum biasanya, kan. Ada lagi lah, cuma tak ingat. Yang keenam, makan banyak meskipun lupa. Jadi makan ni, yang pertama, kalau dia makan kerana lupa, kalau sikit tak dimaafkan. Tapi kalau dia lupa, dia makan banyak. Banyak tu pada uruf lah, banyak. Sepinggan. Ataupun setengah pinggan pun boleh dikatakan banyak, kan. Jadi itu dikira batal sembahyang dia. Kalau makan sikit walaupun sengaja, batal juga sembahyang. Kalau makan sikit kerana lupa, tak batal. Makan banyak walaupun lupa, tetap batal. Okey. Yang ketujuh, gerakan 3 kali yang berturut-turut meskipun lupa. Walaupun lupa, kita bergerak 3 kali berturut-turut. Contoh bergerak 3 kali berturut-turut, dia macam ni lah. Kita sembahyang macam ni, kan? Angkat tangan, takut tak nampak kamera. Baik, angkat tangan, turun. Itu satu pergerakan. Angkat tangan, turun, dua pergerakan. Angkat tangan, turun, 3 pergerakan. Kalau kita angkat tangan, kan? Kita angkat tangan, kita buat macam ni, macam ni, macam ni. Tu 3 kali juga. 3 kali juga. Kan? Dia jangan berturut-turut, maksudnya jangan jangan berturut-turut, maksudnya jangan kurang daripada kadar subhanallah. Contoh kita gerak macam inilah. Kita gerak macam ni, kemudian kita letak. Dan kadar subhanallah. Lepas tu kita angkat lagi. Kita turun lagi. Subhanallah. Kita angkat lagi, turun lagi. Itu tak membatalkan sembahyang. Yang membatalkan ialah berturut-turut. Contohnya apa? Macam ni, macam ni, macam ni. Kan? Tapi kadang-kadang biasa kita tak buat macam tu. Kita buat pada anggota yang berbeza-beza. Contohnya, kita angkat, kita goyang kepala, kita goyang macam tu. Dah 3 dah tu. Okey. Tu. Yang ke-8, melompat yang keras. Apa maksud keras? Maknanya dia menggerakkan keseluruhan anggota badan. Dalam kitab lain disebutkan melompat dengan lompat yang keji. Lompat yang keji. Apa maksud lompat yang keji? Dia gerak semua anggota badan. Lompat. Kalau bila lompat, semua anggota badan kita bergerak. Bila bergerak, bila buat macam tu, batal sembahyang. Yang ke-9, memukul yang keras. Kan? Contoh ada lalat. Kita macam ni. Walaupun tak lebih daripada 3 kali. Kan? Contoh kita pukul keras, maknanya dia sampai menggerakkan anggota badan kita juga. Itu maksud dia, sama. Maknanya kita pukul, contoh macam ni. Kita angkat badan kita macam ni. Itu dah batas sembahyang. Yang ke-10, menambah rukun fi'li dengan sengaja. Contohnya apa? Sujud 3 kali, rukuk 3 kali, kan? I'tidal 4 kali contohnya. Itu batas sembahyang lah. Yang ke-11, mendahului imam dalam 2 rukun
dan ketinggalan imam 2 rukun tanpa uzur. Tanpa uzur. Ada uzur maknanya dibolehkan. Tu maksud dia. Kita faham kalau tanpa uzur batal sembahyang, kalau ada uzur dibolehkan. Mendahului ataupun ketinggalan. Okey. Tu nanti kita akan bahas tentang keuzuran ni dalam bab sembahyang jemaah serba sedikitlah. Kalau kita nak detail, kita masuk pada kitab yang betul-betul cerita tentang sembahyang jemaah. Yang ke-12, niat memutuskan sembahyang, solat. Kita sembahyang, aku nak berhenti sembahyang lah. Jadi bila kita kata macam tu, sembahyang kita terus batal. Yang ke-13, mengaitkan niat memutuskan solat dengan sesuatu. Contohnya, dia kata, kalau ada orang ketuk pintu bilik aku batal sembahyang. Ketika itu dah batal lah sembahyang kita. Ketika itu dah batal lah sembahyang kita. Sama juga macam orang tu dia buat dia buat talak secara taklid. Dia buat kait. Dia kata kalau dia kalau isteri dia keluar rumah, dia nak ceraikan isteri dia. Ketika itu isteri tak keluar rumah lagi, dia dah dikira maknanya dah kira hukum cerai dah. Faham? Situ. Sama juga macam sembahyang. Dia niat macam tu. Kalau ada orang ketuk pintu, aku nak batal sembahyang. Batal lah sembahyang dia. Macam tu. Yang ke-14, ragu-ragu dalam membatalkan solat. Contohnya apa? Nak batal sembahyang ke tak? Nak batal sembahyang ke tak? Itu dah kira batal sembahyang. Macam itulah. Okey. Baik, jadi sampai situ. Ada lagi sikit. Imam Al-Bajuri menambah di dalam kitabnya Hasyiah Al-Bajuri. Yang pertama, meninggalkan rukun solat dengan sengaja tinggal. Contoh dia tak nak rukuk, sengaja batal sembahyang. Yang kedua, membelakangkan kiblat atau berpaling dada daripada kiblat. Contoh dia bergerakkan dada dia, batal sembahyang walaupun sikit. Yang ketiga, gelak atau ketawa. Senyum, nampak gigi, tak batal sembahyang. Kalau gelak berbunyi batal lah sembahyang. Yang keempat, murtad. Murtad terus membatalkan sembahyang dan terus tidak dikira Islam. Jadi kalau orang yang murtad, dia tinggalkan sembahyang, dia berdosa tau. Tinggalkan sembahyang tu. Dia tinggalkan sembahyang, dia berdosa. Dan dia wajib qada semula sembahyang dia tu, kalau dia masuk Islam. Tu. Jadi habis sampai situ. Kita akan sambung lagi dalam niat menjadi imam. Niat menjadi imam. Fasal solat yang mewajibkan niat menjadi imam ada 4. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan boleh tanyalah.